Ya, debarannya telah terjawab pada malam tadi yang berlangsung di Auditorium Perdana Angkasa Puri, dan sudah pasti di hadapan kita ini antara anugerah-anugerah yang telah dimenangi. Saya bersama dengan pemenang-pemenang di hadapan saya sekarang ini dan berkenaan Anugerah Nasyid Malaysia 2020. Terlebih dahulu saya perkenalkan Encik Amran dan juga Encik Abu Bakar bagi mewakili kumpulan Raihan dan juga Encik Hazamin bagi mewakili kumpulan Intim. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua kerana memenangi anugerah pada malam tadi. Kalau boleh saya kongsikan, Encik Amran dan juga Encik Abu Bakar mewakili kumpulan Raihan, Anugerah Khalifah Nasyid. Jadi bagaimana perasaan bila memenangi anugerah tersebut? Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana sekali lagi diberi kurnia dengan anugerah Khalifah Nasyid ini. Sebenarnya bagi kami ini merupakan satu penghargaan daripada pihak industri anugerah nasyid sendiri untuk melihat sebagai nasyid ini satu menjadi agenda dan orang kata peranan yang besar dalam masyarakat. Dan daripada kemenangan ini sebenarnya bukan untuk kami sahaja, malah ini adalah semua, dan anda semua adalah berhak untuk mendapat sebagai orang kata penyokong setia nasyid. Alhamdulillah. Bagi Encik Abu Bakar sendiri, kumpulan Raihan bukan satu nama yang baru, tapi nama yang cukup besar. Saya juga membesar dengan lagu-lagu daripada kumpulan Raihan sendiri, dan satu penghargaan buat kumpulan Raihan sendiri. Bagaimana kita melihat melalui anugerah ini dapat merancakkan lagi industri nasyid di negara kita? Alhamdulillah, sebagai seorang munsyid, penasyid kan, kita mengakui diri kita sebagai dai. Anugerah ni semua bukan matlamat kita, bukan tujuan kita. Tetapi bila Allah bagi tanpa kita minta, maknanya itu adalah satu tanggungjawab. Bukan satu benda yang untuk dibanggakan. Tapi bila kita menerima satu dalam Islam ni, dia adalah satu tanggungjawab. Jadi atas dasar tu, kami rasa tanggungjawab kami lebih besar, dan memang Raihan pun kita ada perancangan yang mudah-mudahan Allah izinkan, dan mudah-mudahan Allah masih pilih Raihan lagi, kami lagi untuk membantu agama dia. Jadi anugerah ni adalah satu menaik semangat dan tanggungjawablah untuk kami. Bagi Encik Hazamin pula mewakili kumpulan Intim, malam tadi memenangi anugerah artis nasyid pilihan dan juga anugerah kembara. Jadi bagaimana melihat peluang ataupun penghargaan yang diberikan ini untuk terus menghasilkan lagu-lagu yang meningkatkan syiar Islam dan juga memberi manfaat kepada penonton? Baik, pertamanya saya nak ambil peluang inilah untuk ucapkan terima kasih kepada Raihan sendiri. Sebenarnya merintis jalan para munsyid untuk menyebarkan dakwah melalui bakat seni suara yang Allah berikan ke seluruh dunia. Kami sebenarnya seperti kata Munawar tadi, kita generasi 80-an, 90-an ni bertuah kerana membesar dalam ketika mana lagu-lagu Raihan, Hijaz, Rabbani Brothers sedang orang kata di arus perdana. Jadi kita membesar dan kita terus menghasilkan karya-karya, dan akhirnya hari ini Intim berdiri 20 tahun dalam industri nasyid ini berkat daripada bapa kita ni. Dan saya harap dengan anugerah yang diberikan ini kami dapat terus menghasilkan karya-karya yang berkualiti, dan mudah-mudahan jejak langkah Raihan ke seluruh dunia diikuti Intim, lepas ini dapat diikuti lagi oleh adik-adik kita, pelapis-pelapis kita daripada kumpulan nasyid yang lain, dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga bantuan daripada Hal Ehwal Agama Jabatan Perdana Menteri, insya-Allah. Nanti nasyid akan jadi lebih tersebar ke persada antarabangsa, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Anugerah Nasyid Malaysia ini julung kali diadakan untuk tahun 2020 ini, dan sudah pastinya ia memberi nafas baharu kepada lagu-lagu nasyid untuk terus berlindang dan juga memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan syiar Islam. Dan seterusnya, saya bukan sahaja bersama dengan pemenang di sini. Sebenarnya Zaleha di sana juga ada bersama dengan pemenang bagi ataupun peserta bagi Anugerah Nasyid Malaysia malam tadi. Silakan Zaleha. Tim Leha pula. Terima kasih Munawar dan juga para pemenang kita yang menanya tentang Anugerah Nasyid Malaysia ini. Kalau biasa dulu kita lihat anugerah-anugerah konvensional yang lain, kita dapat lihat satu kategori adalah anugerah lagu nasyid terbaik. Tapi kali ini para pesertanya semua antara yang memperjuangkan anugerah memperjuangkan genre nasyid, dan setiap lagu tersebut diamati dari segi vokal, dari segi lirik. Jadi tahniah kepada juga pemenang kita di bahagian studio sini, iaitu saudara Azana dari Kumpulan Rabbani, dan juga saudara Dakmi, dan juga saudara Itolara. Kita dapat saksikan anugerah lagu nasyid terbaik, vokal terbaik dan juga lirik terbaik. Bagaimana kalau kita tanyakan kepada saudara Azadan sendiri, perjalanan acara pada malam semalam, apa antara yang menjadi kenangan paling manis sekali? Alhamdulillah. Selain menang.
Alhamdulillah, terima kasih kepada RTM, kepada KKMM dan juga JPM, bahagian Hal Ehwal Agama atas penganjuran ini. Musyid Malaysia, AJK yang terlibat. Jadi bagi kami kenangan yang paling manis bila kami dapat berkumpul semua geng-geng musyid dalam satu anugerah yang berprestij ni. Bagi kami satu sejarah yang tidak akan dilupakan, dan melihatkan peminat-peminat di luar sana pun excited sehingga alhamdulillah menjadi trending kita malam tadi. Terus seronoklah. Satu perkara yang menjadi penyuntik semangat untuk meneruskan agenda nasyid ni, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk anugerah lagu nasyid terbaik ini, siapa antara pesaing-pesaing yang saya rasa mungkin close competition lah untuk saudara Dagmi sendiri? Apa antara kekuatan pesaing-pesaing yang lain itu? Frankly speaking, sampai ke peringkat kita kena duduk tepi tu untuk dapat hadiah, kita tak tahu siapa orang yang best three itu, kita tak tahu. Daripada 586 lagu yang dipertandingkan, kita tak tahu. Tahu-tahu aja Usher kata, "Abang duduk tepi bang." Duduk tepi tengok terakhir dah tu. tiga orang lah duduk tepi. So kita tak tahu sampai sudah, kita tak tahu. Bila dia umumkan pemenang tu, baru kita tahu, oh okey, tu naik. Lebih kurang je lah macam tu lah, kita tak ada persediaan langsung. Wah. Dan lirik ini merupakan satu aspek yang menjadikan lagu tersebut. Bagaimana selepas ini, adakah lebih pressure untuk berkarya ataupun lepas ni rehat dulu, cari inspirasi dulu? Okey, terima kasih RTM. Selamat ulang tahun. Okey. Bagi saya sebagai seorang penulis lirik, tak pernah nak berhentilah untuk menulis, dan anugerah ni lebih memberi semangat kepada saya dan kami semua ni untuk terus berkarya dan terus berkarya. Saksikan di skrin ini antara sisipan yang dibawakan semalam. Itulah kita bertanyakan kepada macam Kumpulan Raihan, Intim dan juga Rabani banyak kali terlibat dalam industri seperti ini. Betul kalau anugerah award biasa tu ada ruang tapi itu saja. Tapi ini perhatian ataupun kita lebih mengamati setiap produksi lagu tersebut, dan bagaimana ini membantu untuk meningkatkan lagi penghasilan lagu selepas ini. Okay, alhamdulillah, anugerah nasyid Malaysia ini sebagai simbolik memberi galakan semangat kepada semua penggiat nasyid untuk terus berkarya, menghasilkan karya-karya yang terbaik. Bagi kami rasanya semua artis selebriti yang ada, kita buat sesuatu tu orang kata atas minat bakat masing-masing. Jadi kita buat yang terbaik je. Tak ada fikir pasal anugerah ni. Sebab anugerah ni orang yang beri. Kan daripada penganjur dan sebagainya. Jadi kita ni selaku selebriti, kita cuba buat yang terbaik agar apa yang kita buat tu untuk diri kita, keluarga dan juga peminat. Di mana rasanya kekuatan lagu Itihad ni? Mungkin penulis lirik boleh. Tahniah jugalah untuk Abang Ito dan juga Dagmi untuk lagu ni. Okey, actually lagu ni kekuatannya tiga-tiga memainkan peranan penting. Dari sudut lagunya, orang yang menyanyikannya, dan of course liriknya. Jadi bila dikombainkan ketiga-tiga ni, jadilah satu yang terbaik, insya-Allah. Kita nak tanyakan juga Munawar dan juga tamu-tamu beliau, bagaimana dengan ada award sebegini, lebih pengkhususan diberikan kepada penghasilan dari segi teknikal, dari segi komposisi lagu. Siapa mungkin Kumpulan Raihan boleh jawab dahulu. Okey, Kumpulan Raihan dulu. Tentang komposisi ni macam mana saya? Ya, kalau macam biasa, award biasa kita ada satu kumpulan nasyid, itu saja. Tapi untuk anugerah nasyid Malaysia ini, setiap penulisan lirik, komposisi lagu, jadi pencapaian itu lebih khusus bagi lagi. Bagi kami ini merupakan satu, orang kata, peringkat yang lebih besar lagi. Di mana selama ni Raihan ataupun nasyid ni lebih kepada kelompok tersendiri sahaja ataupun hanya satu-satu grup sahaja. Tapi sekarang ni lebih buka kepada anugerah yang bermacam-macam, dan dah jadi macam anugerah award untuk industri muzik. Jadi ini merupakan satu peluang kepada siapa saja. Saya rasa bukan sahaja yang minat nasyid ataupun yang penasyid itu sendiri, malah orang luar pun boleh terlibat sama untuk meningkatkan lagi mutu penghasilan karya-karya nasyid, insya-Allah. Saya kira peminat bagi Kumpulan Raihan dan juga Intim bukan di Malaysia semata-mata, tapi juga di luar negara, di Indonesia, Brunei dan juga di luar Nusantara. Jadi bagaimana perancangan selepas ini, selepas anugerah nasyid Malaysia
Malaysia mungkin ada perancangan yang boleh kongsikan kepada penonton? Mungkin nak keluar single ke? Sebenarnya kalau dari sudut dari sudut personal memang kita semua ada perancangan masing-masing. Single tu akan dikeluarkan setiap tahun rasanya ada je. Dan ada juga kumpulan nasyid yang 2-3 bulan sekali keluar single baru. Tapi apa yang lebih penting yang kita dapat mesej daripada YB Menteri semalam ialah insya-Allah pada tahun depan akan diadakan Anugerah Nasyid Malaysia peringkat antarabangsa. Sebab kita nak realisasikan betul-betul bahawa Malaysia ni adalah home of contemporary nasyid. In the world lah, maknanya nasyid Malaysia ini menjadi tempat kepada sumbernya nasyid-nasyid contemporary di seluruh dunia. Jadi kita kena bekerja kuat, boleh rehat sekejap. Lepas ni kita akan teruskan juga untuk peringkat antarabangsa pula supaya kita dapat mengiktiraf juga karya-karya nasyid daripada luar negara tetapi bertempat di Malaysia. Jadi kita sedia maklum juga laman sesawang Anugerah Nasyid Malaysia 2020 sebelum ini diserbu peminat sehingga menjadi jam. Jadi itulah selaku pemenang anugerah pilihan berdasarkan undian, mungkin ada sedikit kata penghargaan kepada peminat di luar sana. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mengundi, Intim dan juga semua peserta yang terlibat dalam Anugerah Nasyid Pilihan, khususnya komuniti teman Intim sendiri yang support kami, dan kita diberitahu hampir 20,000 undian yang diterima, dan sampai jam kita punya website anam.my itu, dan mudah-mudahan dari peringkat masa yang akan datang lebih ramai lagi yang akan dapat menyertai dan lebih undian akan dibuka untuk lebih luas lagi, insya-Allah, dalam tempoh yang agak singkat sebenarnya, lebih kurang tak sampai sebulan saja dibuka. InsyaAllah. Okey, Encik Abu Bakar, mungkin ada perkongsian kepada peminat di luar sana, untuk khususnya peminat kumpulan Raihan, bagaimana mereka boleh mengikuti perkembangan Raihan dan bagi saya lah, dengan anugerah ni tadi macam ada penulis lirik, ada pencipta lagu, ada penyanyi. Jadi pada kami ini adalah peluang untuk semua kita yang minat dengan seni, minat ada dengan hiburan, ada bakat yang Allah bagi. So Allah dah bagi satu platform, satu peluang untuk anda berkarya, at the same time beribadah, berkarya dan dapat pahala. Jadi inilah peluangnya. Okey. Nampaknya Zaliha ada sedikit perkongsian di sana, Zaliha. Soalan nak tanyakan kepada mereka yang cukup berpengalaman dalam bidang ini. Kita dapat lihat juga, sebab perempuan kan, jadi penglibatan kumpulan nasyid wanita, kita nampak lihat ada sekali-sekala kemunculan mereka. Tapi barangkali apa antara kekangan yang barangkali menyebabkan mereka tidak tidak begitu menyelah berbanding kumpulan-kumpulan lain? Alhamdulillah, atas pengalaman masing-masing mungkin ada pendapat dan sebagainya. Tapi bagi kami, kita melihat di Malaysia ni khususnya, kita ada pelbagai pendapat, pandangan yang mana wanita ni sebahagiannya rasa boleh terima. Dari ada yang mengatakan suara aurat dan sebagainya, kan. Tapi bagi kami, kalau suara itu dapat memberi manfaat kepada masyarakat, so tak salah. Jadi mungkin antara benda-benda yang macam tu menyebabkan mereka ni sukar untuk tampil ke hadapan. Dan memang kaum lelaki ni telah monopoli mendominasi industri ni. Jadi sebenarnya kita mengalak-alukkan. Memang kita mengharapkan tahun hadapan, insya-Allah anugerah Anam ini akan ada wakil ramai lagi daripada kaum hawa untuk tampil. Untuk yang pencalonan ada sebenarnya beberapa kumpulan. Jadi kena tampil ke hadapan, jangan malu, jangan segan. Ada cara sebenarnya. Kalau mereka mendekati kami, kita ada pandangan kita untuk mereka. Jadi jangan sorang-sorang. Dia kena share benda ni. InsyaAllah kita akan bagi panduan bagaimana mereka boleh tampil macam Datuk Siti Nurhaliza. Apa antara yang paling banyak dibualkan semalam bila dah reunion ramai-ramai ini kan? Apa antara yang dibualkan dengan rakan-rakan musyik yang lain? Pertama, usia lah. Ada sensitif. Kedua kita punya pengalaman. Rasa kalau peringkat umur saya dah 30 tahun kot. Kita backdated 30 tahun. Masa mula-mula kita jumpa, saya jumpa Cik Am, saya jumpa Bakar, pergi jumpa Azad, jumpa itu. Tapi antaranya kami teringatkan mereka yang telah pergi. Yang tidak tiada. Yang dulunya memang bersama kita, Arwah Ustaz Asri. Itu antara part yang touching, tiba-tiba kan, macam mata masuk abuk gitu kan. Tak siapa lagi yang letak air. Ilahihatnya Arwah Soleh. Jadi masih banyak nostalgia sebenarnya. Sangat-sangat banyak. Baik, untuk menutup siaran kali ini, saudara itu silakan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada semua para peminat dan semua penggiat yang terlibat dalam penerbitan industri nasyid. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menyokong. Nasyid ini adalah satu dakwah
So jangan lelah untuk menyebarkan risalah. Terima kasih. Penulis lirik kan? Dia memang penulis lirik kan. Dia memang penulis lirik. Sekali lagi tahniah buat kesemuanya. Dan Munawar, pesanan? InsyaAllah. Ya, betul tu. Satu kata-kata yang cukup indah tadi dan saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada kedua-dua kumpulan intim dan juga kumpulan Raihan. Bila saya berdiri di sebelah mereka, Zaleha, saya dapat mengambil memori sedikit lah kerana kita dibesarkan dengan lagu-lagu dendangan daripada kumpulan Raihan dan juga intim dan juga kumpulan nasyid-nasyid di Malaysia secara keseluruhannya. Jadi kita harapkan melalui anugerah ini terus memakmurkan industri nasyid dalam negara ke peringkat yang lebih jauh lagi. Nampak Zaleha, kita sudah sampai ke penghujung rancangan.